Saya Ketua Menteri Guan Eng dan juga Datuk Mahfuz cuma nak beri kesempatan ni nak bagi ulasan beberapa isu. Pertama, kita lihat ucapan serangan Datuk Seri Najib itu agak keras dan melambangkan sikap dia yang agak terdesak dengan perkembangan politik sekarang, nak alih isu kepincangan dalam sistem pentadbiran dan rasuah dan pergelutan dalam Barisan Nasional sendiri. Tapi ini nampak lain daripada style Datuk Seri Najib biasa, maknanya ini pelancaran perang untuk pilihan raya, menghadapi pilihan raya. Tapi ada beberapa isu yang dia bangkitkan yang agak aneh, ya, termasuk isu keluarga dalam parti dan sebagainya. Datang daripada seorang yang naik itu atas kapasiti ayahnya Perdana Menteri, melantik sepupunya sebagai Menteri Dalam Negeri, dan masih membangkitkan isu peribadi. Ini kerana saya fikir kerana beliau menganggap media dan seluruh aparat pemerintah itu dikuasai oleh beliau, jadi seolah orang tidak tahu. Jadi saya nak tumpu tentang Pakatan Rakyat ini, seolah-olah berikan gambaran tentang perpecahan. Isu apa anti-national, isu apa yang anti-national, ya, kita paut perlembagaan. Apakah menentang penyelewengan, jenayah, rasuah itu bermakna anti-national? Apakah tentang kerakusan kuasa, cara melayani tunjuk perasaan cara aman, yang mahu suatu bentuk perjanjian lebih adil kepada rakyat, semalam itu juga anti-national. Jadi saya harap ruang, kalau benar beliau itu pemimpin yang bertanggungjawab, beliau tidak harus mengeluarkan kenyataan yang tidak bertanggungjawab, dan keduanya beri ruang kepada pembangkang untuk menjawab. Ini ada seorang Perdana Menteri, dia jerit dalam lingkungan dia, kemudian tidak ada peluang dan ruang untuk orang jawab. Ini sebenarnya membelakangkan semangat demokratik dan perbahasan yang segar. Of course, I'll take an issue specifically on the very irresponsible, desperate statements by Prime Minister Najib in his capacity as BN chairman. Clearly he's sounding more desperate, clearly under siege, although the entire instruments of power and government has been directed against me and other Pakatan leaders. But here is a Prime Minister using the police, the judiciary, the entire media at his disposal to launch his severe personal attack against me and the Pakatan leaders, at the same time feeling himself under siege and sounding so desperate, voicing issues even relating to family or nepotism in the party, when it is public knowledge about his position. Unlike Chief Minister Guan Eng, who moved from the grassroots movement, suffered in the process, imprisoned for his principles, and elected by popular mandate, and not just picked there purely because he is the Prime Minister's son, picked to be a candidate in the parliamentary elections. But for him to voice that, assuming that the Malaysian public are completely ignorant of these facts, is, to my mind, rather shocking. But clearly it is a desperate call for unity of Barisan Nasional, and to call parties as anti-national. For what? We submit ourselves to the constitutional mandate. All the three parties signed a clear declaration committing ourselves to the constitutional guarantees. We disagree with the UMNO cronyism and corruption. Yes, we disagree that they use, and I'm a Malay, I do not agree. In fact, I detest the idea that you use race card to appeal to the popular Malays
and to make sure to make the poor workers and rubber tappers feel that they are tuan, when the few very rich Malays squander and amass wealth by the billions. This we resent, and this is the principle. This does not in any way place me as an anti-Malay. In fact, I am concerned for the welfare of the majority of the Malays, not for the few members of the ruling clique of the UMNO establishment. Saya harap kalau Perdana Menteri ikhlas untuk mengambil tindakan ke atas amalan rasuah, maka kita harap bahawa beliau boleh adakan satu Suruhanjaya Siasatan Diraja kadar skandal saham bumi sebanyak 52 bilion ringgit yang telah dikebas dan telah dilesapkan begitu saja. Kerana sehingga sekarang semua pun 52 bilion ringgit saham yang harus diberikan kepada golongan Melayu atau pengusaha miskin sekarang sudah hilang. Tidak ada sebarang tindakan diambil oleh pihak Kerajaan Barisan Nasional. Kalau mereka benar-benar ikhlas, ambillah tindakan. Mengapa Suruhanjaya Siasatan Diraja pun tak mahu didirikan? So saya rasa itu menunjukkan bahawa seperti yang disebutkan oleh Sri Ahmad tadi, mereka hanya nak lindungi dan kekalkan kekayaan untuk satu dua pemimpin Barisan Nasional saja. So pada masa yang sama, satu lagi perkara yang saya ambil kesempatan untuk bangkitkan ialah tentang itu pembayaran saman. Saya harap perkara semua ini satu perkara kecil, tetapi telah datang begitu banyak masalah kepada rakyat jelata dan kita telah terima banyak panggilan daripada orang awam. Bolehkah diskaun 50% ini dibuat sepanjang masa, bukan hanya sekadar 2 minggu pertama saja? Kerana bila kita lihat rakyat minta ambil cuti berhari-hari pun tak dapat bayar saman, saya rasa itu bukanlah satu perkara yang adil dan haruslah dikekalkan selamanya kerana telah membawa kesusahan kepada rakyat. Buatlah itu pembayaran saman diskaun 50% sepanjang masa. Siapa-siapa yang bayar 2 minggu pertama, berikan diskaun 50%. Bukan hanya untuk tempoh 2 minggu ini saja. Lepas ini tak ada lagi. Saya rasa kalau buat macam ni, tidak ada seorang pun yang akan bayar saman. Semua akan tunggu amnesti atau potongan diskaun lagi. So saya rasa itulah permintaan yang saya nak sebut sebagai tambahan kerana terima terlalu banyak panggilan yang mereka rasa tak puas hati, tak dapat bayar berbaris-baris dan banyak kesulitan yang lain. Ucap tahniahlah pada Datuk Najib kerana dia tak dapat menyembunyikan lagi rasa cemas beliau terhadap tahap sokongan yang diperolehi oleh Pakatan Rakyat pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Datuk Najib kerana secara tidak langsung serangan kepada PKR dan juga kepada Pakatan Rakyat secara umumnya, beliau mengakui satu mesej yang jelas kepada masyarakat dan rakyat bahawa Pakatan Rakyat adalah gabungan masa depan untuk Malaysia, khususnya bagi pilihan raya umum yang akan datang ini. Jadi maknanya semua orang melihat bahawa perlu, walaupun nampak macam ada unsur negatif, serangan, kata Pakatan Rakyat begitu gini, tak sepatutnya Pakatan Rakyat begitu, maknanya itu harapan diberikan untuk Pakatan Rakyat lebih mantap pada masa yang akan datang, dan kami beri jaminan bahawa Pakatan Rakyat adalah satu gabungan yang akan memberikan satu pembelaan kepada masyarakat dan rakyat Malaysia secara umum.